Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik dan juga di TikTok page Tuan Nizam Malik. Selamat tengah hari, selamat petang. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan get ready dan sudi-sudi untuk join sesi live saya pada hari ini. Okay, alright. So first of all, saya ingin mohon maaf. Okay, sebab kalau ikut jadual saya akan live hari Isnin sampai hari Khamis pukul 12 tengah hari. Tapi hari ini saya terpaksa postpone sikit jadual live saya daripada pukul 12 tengah hari ke 2 petang. Seperti sekarang ni, saya live sekarang ni bersama dengan anda secara langsung. Okay, so kenapa saya terpaksa postpone? Okay, sebabnya pagi tadi saya ada satu macam meeting. Okay, dan meeting tu habis lambat, pukul 12.30 tengah hari macam tu baru habis. Okay, jadi saya beritahu my team yang saya tak sempat nak live, okay, pada pukul 12 tengah hari. Okay, saya hanya boleh live pukul 2 petang lepas lunch. Okay, alright. Jadi terima kasih kepada anda yang sentiasa menantikan sesi live saya. Okay, dan insyaAllah kita akan spend masa lebih kurang 30 minit, 40 minit, depends on apa topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okay, dan kepada anda yang merupakan seorang pelabur dan trader saham, okay, ataupun anda yang minat dengan dunia pelaburan saham, ataupun anda bakal menjadi seorang pelabur dan trader saham, anda boleh join sesi live ini dan boleh borak-borak dengan saya secara live dalam sesi ini. Okay, alright. So sekiranya anda sedang menonton secara live, boleh tak say hi dekat ruangan komen? Saya nak tengok adakah anda dengar suara saya dengan jelas, adakah line internet kita okay. Cuba respon dulu dekat ruangan chat di bawah. Okay, so saya nak tengok dekat TikTok siapa yang bersama dengan saya. Kita ada King of Too Soon, first one. Okay, tahniah King of Too Soon. Jadi yang pertama komen di TikTok. Okay, Zul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Tewah, hai. Mr. Dedi, hai, hadir. Ni student-student saya ni. Eagle Marmalos, hai, jelas. Azamo, join. Muhammad Redzwan. Okay, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dekat TikTok. Okay, kalau anda sedang mendengar, anda boleh bantu saya untuk klik button love dan juga klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live pada petang ini. Okay, alright. Nur Huda Zulkifli, salam TNM, suara clear. Okay, terima kasih kerana menonton. Okay, dan terima kasih kerana komen. Okay, alright. So dekat Facebook pula, kita nak tengok siapa yang follow saya di Facebook. Cuba komen supaya saya boleh sebut nama anda secara live. Okay, kita ada Nur Azura Ismail, Fazrul Nizam, Muhammad Amir Abdul Rahim, Waalaikumsalam, Azhari Rahmat, Mariam Osman, Mar Akiaro, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mar Akiaro ni orang Sabah Okay, alright. Terima kasih kerana menonton dari kejauhan di Sabah. Alright, Haslina Inas is watching. Azhari Rahmat, salam TNM. Wafi Kamal, Zanariah Zaha, salam TNM. Syawal Razak, Aslina Jaafar, Syahrin A Razak, AB Abdul kot, Abdul Azman, Saiful Stars. Hai. Okay, lagi siapa? Hairul Fadli bin Safi'i, Nurul Huda, Muhammad Mokhtar. Okay, right. Hai, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Latifah Faiza, student saya. Aiman Faris, jelas. Zainab Muhammad, Assalam TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah lama tak nampak Zainab Muhammad. Dah jarang dah masuk live saya. Dulu selalu follow live saya. Terima kasih kerana join petang ni. Okay, Sabaruddin Haji Bakri, Mansur Makdan, Assalamualaikum Tuan Nizam. Selamat petang, ceria dan senyum selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Mansur Makdan dah siap ke buat bakul? Okay, Tuan Mansur Makdan ni dia buat bisnes bakul. Setiap kali dia tengok live saya, dia tengah menganyam bakul. Okay, alright. Semoga dipermudahkan urusan, semoga dimurahkan rezeki. Okay, alright. Wadi Dindan, Faizun Faiza, salam. Zulkarnain Jamaluddin, salam tuan. Kamaruddin Husin, assalam. Muhammad Naim, lunch apa tuan? Okay, soalan yang bagus. Lunch apa hari ni? Hari ni saya makan nasi ayam kukus. Nasi ayam kukus
dan teh ais. Okay, pergi makan dekat food court. Dekat sini, dekat office lah. Alright, Zainab Muhammad ada tuan. Okay, terbaik. Saidatul Raihan, student saya juga. Mansur Makdan, terima kasih tuan. Dindan, waalaikumsalam Tian M. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, dan kepada anda yang baru join saya di TikTok, welcome to the show. Okay, anda sedang menonton secara live. Bantu saya untuk klik button like dan klik button share. Okay, dan sesi live kita pada petang ni kita nak borak pasal apa. Okay, hari ni saya nak share dengan anda berkaitan dengan topik saham lah. Okay, dan saya nak share dengan anda tentang journey saya dalam saham ni pada tahun 2014 apabila saya mengenali dunia saham, dan kemudian bila saya memulakan langkah dalam saham, satu perkara yang terfikir pada waktu tu, yang saya fikir adakah saham ni sesuai untuk dilakukan oleh orang biasa macam kita. Okay, saya kata saya ni orang biasa je. Okay, dan boleh tak orang biasa macam kita buat pelaburan saham? Ada tak syarat-syarat yang mengatakan orang biasa macam kita tak boleh buat saham? Okay, so pada waktu tu bila saya start belajar dan saya start buat, dan saya dapati sebenarnya untuk melakukan pelaburan saham ni, kita kena ada akaun CDS. Jadi kita kena ada akaun CDS, dan akaun CDS ni digunakan untuk membolehkan kita membeli dan menjual saham. Maksudnya, siapa-siapa yang ada akaun CDS, maksudnya dia boleh beli saham, dia boleh jual saham. Okay, so itu je rule yang perlu kita patuhi untuk melabur dalam saham. Maksudnya akaun CDS ni kena ada. So siapa yang boleh buka akaun CDS, maksudnya dia boleh melabur saham. Okay, nak buka akaun CDS ni pula, kita kena pergi ke apa ni, Dindan dah tengok video-video 2.0 TNM, sangat-sangat berilmu, nak lagi video-video berilmu insya-Allah. Okay, alright, nanti kita belajar-belajar lagi. Okay, alright, so bila saya lihat kan, kalau kita ada akaun CDS, kita boleh melabur saham. So macam mana nak buka akaun CDS? Kita kena pergi ke syarikat broker ataupun investment bank berdekatan dengan kita untuk membuka akaun CDS. Masa tu tahun 2014, akaun CDS pertama yang saya buka adalah under Maybank Investment Bank. Cuba tulis dekat ruangan komen, Maybank Investment Bank. Itu first saya punya akaun CDS yang saya buka pada, kalau tak silap saya, bulan Mac 2014. Okay, ketika first saya bermula, saya pergi dekat branch Johor Jaya masa tu. Dekat branch Johor Jaya ada Maybank Investment Bank di Johor Bahru. Alright, dan kemudian bila saya masuk kat dalam Maybank Investment Bank tu, saya cakap saya nak melabur saham, okay, di Bursa Malaysia. Dan bila dekat kaunter tu dia kata kalau nak buka akaun saham, kena pergi dekat tingkat atas. 2 tingkat. Okay, dia ada 3 tingkat. Okay, so ground floor, first floor, second floor. So kena pergi dekat second floor, yang tingkat paling atas, okay, untuk buka akaun CDS. Okay, jadi masa tu saya pun pergilah ke tingkat atas. Dan bila saya naik ke atas tu, saya berjumpa dengan seseorang, dan seseorang tu adalah dealer atau remiser lah, Maybank Investment Bank, dan beliau membantu saya dalam proses pembukaan akaun CDS. Okay, berapa ramai daripada anda okey untuk saya kongsikan sejarah ataupun pengalaman saya terlibat dalam saham? Berapa ramai daripada anda nak dengar cerita saya? Cuba komen nak dekat ruangan komen. Okay, hari ni kita borak-borak cerita, dan saya nak ceritakan dengan anda tentang apa yang bermain di fikiran saya pada waktu tu lah. Okay, boleh? Okay, right, terbaik. Siapa yang komen nak, memang terbaik. Okay, jangan lupa untuk klik button like dan juga klik button love dan juga klik button share. Klik button share banyak-banyak. Okay, jangan risau, saya tak marah. Okay, alright. King of Too Soon, lamanya 8 tahun dah tuan. Betul, saya bermula daripada dalam saham ni tahun 2014. So sekarang ni lebih kurang dah 8 tahun saya terjebak ataupun terlibat dengan dunia saham. Okay, dan mengenali dunia saham ni adalah satu perkara yang saya rasa menyeronokkan dalam hidup saya. Okay, dan saya nak berkongsi dengan ramai orang tentang pelaburan saham. Okay, nak ceritalah apa yang terjadi bila kita melabur saham. Okay, so saya sebenarnya bukanlah mengajar. Saya sebenarnya berkongsi pengalaman saya sendiri. Okay, sebab saya percaya tau, dalam saham ni kan, yang paling best kalau kita nak belajar saham, kita bukanlah nak pergi belajar tentang market. Kita bukan nak belajar tentang, saya ingat lagi tau, masa saya awal-awal belajar saham kan, kita pergi dekat market outlook.
So Maybank ke RHB ke dia buat market outlook kan. So kita pergi tu kan, masuk tu kita tak faham apa yang di present. Kita tak faham, dah lah cakap bahasa Inggeris kan. And then dia tunjuk data tu, data ni, dia tunjuk kotak-kotak tu ada nombor-nombor, persen-persen. Kadang-kadang tiba-tiba tunjuk graf. So kita tak faham apa yang dibincangkan. Sebab kita masa tu masih lagi newbie, zero knowledge. Dan kita tak pernah beli saham lagi. Jadi dan cakap dalam bahasa Inggeris, kadang-kadang speaker buat lawak, kita pun tak tahu apa lawaknya. Kita pun tengok orang gelak, kita pun cuba nak gelak juga. Okay, so itu situasinya bila kita pergi majlis-majlis macam tu. Okay, so apa yang saya found out that sebagai seorang newbie yang nak belajar saham, kita bukan nak tahu tentang market okey ke tak okey ke. Itu bukan kita punya perkara yang kita nak tahu. Perkara yang kita nak tahu adalah macam mana saya nak buat pelaburan saham. Macam mana saya nak beli saham pertama saya. Apa akaun yang saya nak gunakan dan macam mana caranya secara ringkas dan padat. Okay, as for newbie, kalau kita masukkan terlalu banyak informasi, dia jadi pening. Dia jadi serabut, dia jadi rasa susah melabur saham ni. So, based on pengalaman saya sendiri memulakan langkah dalam saham dari zero, dari kosong, dari newbie, okay, saya found out that kita just nak tahu apa yang patut kita buat dalam pelaburan saham. Dan lepas tu baru kita nak tahu sedikit sebanyak tentang macam mana nak jana pendapatan melalui saham. Okay, so the first baby step tu yang masalah yang ramai orang hadapi dalam saham. Okay, sebab tu saya buat banyak perkongsian based on pengalaman saya sendiri terjebak dalam saham ni, supaya ianya dapat relate dan dapat membantu anda yang nak mulakan langkah dalam saham. Okay, yang anda nak tahu apa langkah anda kena buat selepas ini sekiranya anda nak terlibat dalam saham. Okay, so saya banyak berkongsi pengalaman saya sendiri. Saya bukan mengajar, saya berkongsi. Alright, dan of course siapa yang perlu bimbingan, then baru kita ada kelas untuk bimbingan lah basically. Okay, so that's why kita buat sesi Facebook Live. Okay, dan saya cuba as much as possible share apa yang terjadi kepada saya dalam proses belajar, apa yang saya fikirkan, dan cuba anda relate dengan diri anda yang nak belajar saham. Okay, dan it's okay kalau anda adalah orang yang newbie. It's okay, semua orang bermula dengan newbie. Kalau anda zero knowledge tentang saham, it's okay, semua orang juga bermula dengan zero knowledge. Okay, jadi anda boleh dengar dan boleh fahamkan. Okay, kalau anda dah terlibat dalam saham, anda dah ada akaun CDS, anda pernah beli saham, anda pun boleh dengar juga apa yang saya share. Sebab mungkin cara anda buat saham dengan cara saya buat saham berbeza. Jadi bila anda dengar apa yang saya kongsikan, mungkin anda boleh tengok apakah perbezaan cara saya dan cara anda. So that's the idea kenapa kita, walaupun dah start melabur saham, mungkin anda dah pernah beli banyak saham sebelum ni, anda juga boleh dengar apa yang saya kongsikan sebab jalan cerita saya mungkin ada sedikit perbezaan dengan anda. Sebagai contoh, saya pakai akaun CDS tertentu, anda pakai akaun CDS tertentu. Jadi apa perbezaan dia? Apa kelebihan, apa kekurangannya? Jadi benda tu anda akan dapat buat perbandingan dengan lebih baik lagi. Okay? Boleh semua? Siapa yang masih bersama dengan saya ni? Siapa yang nak dengar cerita saya? Saya nak cerita lebih banyak lagi. Okay, boleh? Alright, Shadi Donde. Nak. Abang Tewah okey je. Eagle Marmalos. Okey. Zul Adli Izzuddin, nak tuan, semangat. Okey. Anas Zulkifli, nak cepat. Oh, nak cepat Okey, Tian M nak, Mr. Daddy. Ika Ahmad Benjamin, Assalamualaikum Tian M. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fazrin Rashid, Assalam Tian M. Okey, right. Cik Amri, betul. Awe, betul. Mar Akhiaro, saya. Okey, right. Dah klik button share ke belum ni? Klik button share dulu. Okey, right. King of Tusun, cerita lagi tuan. Nak hilangkan boring ni tuan. Boring Kita kena hidup ni, kena sentiasa ceria dan seronok. Kalau kita ni ada benda yang kita nak buat dalam hidup kita ni, kita tak sempat nak bosan, tak sempat nak boring Okay, right. InsyaAllah. Okay, right. Abi Ryan, next class bila tuan? Siapa-siapa yang nak belajar, next class kita ada hari Sabtu lah. Biasa kita buat kelas hari Sabtu. So anda boleh klik link di dekat bio, dekat TikTok page saya ni. Anda pergi dekat page saya, klik button follow, dan nanti anda akan dapat satu link dekat profile bio saya. So klik dekat situ, anda boleh dapat info tentang next class. Kita ada sediakan info kat situ, okay? Dan anda boleh register, okay? Alright, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Market merah menyala hari ni tuan. Yes, hari ni market memang merah menyala. Hari ni kita sebut sentimen negatif. Sentimen negatif bermaksud
indeks Bursa Malaysia merah dan majoriti kaunter saham jatuh. Lebih kurang 900 kaunter saham jatuh dan ini kita sebut sentimen negatif. Okay? Jadi kita relax-relax je lah bila sentimen negatif. Okay? Boleh? Okay, alright. G-Sharp. Dah ada akaun CDS tapi tak membeli lagi. Okay, tak apa. Belajar dulu, dengarkan dulu perkongsian saya. Okay, mana tahu anda dapat idea dan juga anda dapat semangat untuk memulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, Abi Ryan FCPO. Ya tuan, bukan FCPO. Ni cerita pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, siapa yang follow saya, anda jenis orang yang suka tentang pelaburan saham ataupun nak tahu info tentang pelaburan saham. Okay, saya tak cerita pasal FCPO, saya tak cerita pasal Forex, saya tak cerita pasal ASBF, saya tak cerita pasal emas, saya tak cerita pasal apa-apa benda yang lain, kripto ke, tak. Okay, alright, boleh. Market going to crash, tak tahulah. Tetapi pasaran saham dah turun bawah daripada 1,500 mata. 1,500 mata tu kita sebut dia psikologi support. Support psikologi lah. Di mana kalau dia turun bawah tu dia boleh pergi ke bawah lagi lah. Okay, alright. Okay, so jom saya sambung cerita saya. Okay, jadi bila saya naik ke tingkat 2 tu, okay, di Maybank Investment Bank di Johor Jaya. Okay, bila saya naik ke atas tu, saya jumpa dengan remiser, so-called dealer dari Maybank Investment Bank. Dan saya cakap lah saya nak buka account melabur saham. Okay, jadi dia kata boleh. So dia dapatkan borang untuk saya isi. Alright, dan kemudian saya pada masa tu saya bawa salinan IC. Salinan IC saya tak bawa. Okay, saya just datang sekeping diri. Okay, so dia pun ambil saya punya salinan IC dan dia dia buat salinan IC untuk saya lah, basically. Okay, alright. Abi Ryan, sorry nak tanya, kerusi belakang tu memang bergerak-gerak ke? Kerusi mana belakang yang bergerak-gerak? Kerusi warna hitam tu ke? Kerusi yang hitam tu rasanya tak bergerak. Tak ada orang rasanya. Adakah anda nampak dia bergerak? Seram saya nampak ni. Macam mana bergerak-gerak? So far tak bergerak, yang bergeraknya saya. Okay, dah meremang bulu roma saya ni. Cakap kerusi kat belakang saya bergerak-gerak. Korang ni jangan. Okay, nak cerita saham dah jadi cerita lain dah ni. Aduh, korang nampak bergerak ke belakang kerusi tu? Tak kan? Apa ni tiba-tiba pula kerusi kat belakang anda nampak bergerak pula ni? Okay, alright. Cemas saya. Tak gerak kan? Aduhai. Okay, alright. Okay, so cerita balik. Masa saya kat situ, dan dia kata dia minta salinan bank statement. Okay, untuk dia kata Anwar Razi kata bergerak bang. Bergerak macam mana tu? Bergerak apa ni? Apa yang bergerak? Aduh, kau jangan main-main. Muhammad Mahathir kata tak ada bergerak. Jangan. Okay, bergerak ke tak bergerak ni? Saya nampak gerak juga. Jangan korang. Okay, jangan. Apa yang bergerak-geraknya ni? Mari kita duduk kat sini. Aduh. Itu efek lining je lah. Betul, lining. Okay, mari kita duduk kat sini supaya ianya tak bergerak. Okay, boleh? Efek filter Okay, alright. Sekejap saya betulkan sikit saya punya kamera ni. Okay, alright. Hantu Hantu balak. Okay, alright. Jangan risau, dekat sini tak ada Neo Pawang official. Tak ada Neo Pawang official. Jangan risau. Okay, alright. So jadi masa tu kan, bila kita buka akaun CDS, kita kena isi borang. Okay, so dia bagi borang, saya isi. Dia photostate saya punya salinan IC depan belakang. Rahizal, nampak saham bergerak ke bawah adalah tuan. Macam-macam lah korang ni Okay, alright. So dan saya borak-borak lah dengan saya punya dealer Maybank ni kan. Okay, dan dia was very friendly. Okay, dan dia cerita dengan saya macam-macam lah tentang saham ni, macam mana nak buat saham. Okay, dan satu soalan saya pada waktu tu adalah berapa modal nak beli saham.
Okay, sebab ini soalan popular kan, bagi newbie nak melibat dalam saham ni, berapa modal kena ada melabur saham? Sebab ada orang cakap kena ada modal RM20,000 baru boleh buat saham. Jadi saya tanyalah kepada dealer saya ni kan, dan dia kata tak adalah kena ada RM20,000 nak melabur saham ni. Kita kena ada modal, tetapi kita boleh bermula dengan modal yang rendah. RM1,000 pun boleh, RM2,000 pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi bila remiser ataupun dealer saya ni, dia explain macam tu, barulah saya faham yang sebenarnya apa yang orang cakap dekat luar sana kena ada modal RM20,000 baru boleh buat saham, sebenarnya tak betul. Okay, di mana kita boleh buat pelaburan saham ni dengan modal RM1,000 pun okey. Okay, so saya tanya dia berapa kita nak start kan. So dia kata kalau ada RM1,000 dah boleh dah. Okay, so boleh masuk dalam trading account. Jadi masa tu saya memang prepare duit RM1,000 lah untuk saya start melabur saham. First modal yang saya transfer masuk adalah RM1,000 untuk terlibat dalam saham. Okay, jadi ramai orang fikir kena ada modal yang besar, sebenarnya tidak. Okay, sebenarnya kita boleh bermula dengan modal yang kecil, dan bila kita dah faham dah apa tujuan kita melabur, kita dah nampak dah result yang kita boleh hasilkan, kita dah tahu dah hala tuju kita dalam saham, dan kita boleh naikkan modal kita bit by bit, naikkan sikit-sikit mengikut kemampuan kita lah. Setiap orang ada kemampuan yang berbeza. Okay, jadi kita ikut kemampuan masing-masing. Okay, dan masa tu juga saya punya dealer ni dia tunjukkan lah, dia bukan tunjuk, dia cerita lah tentang portfolio saham klien-klien dia. Ada yang beli saham sampai RM500,000, okay, ada RM300,000, ada yang profit puluhan ribu ringgit daripada saham. Okay, so dia cerita-cerita perkara yang menarik lah dalam saham bagi saya, dan dia menjadikan inspirasi kepada saya kan. Kalau ada orang berjaya buat profit puluhan ribu ringgit, okay, why not kita juga boleh lakukan perkara yang sama one day lah. Mungkin saya baru bermula pada waktu tu, okay, tetapi kalau satu hari nanti saya dah faham macam nak buat, insyaAllah saya pun nak dapat result yang best macam tu. Okay, so bagi saya sebenarnya, okay, kita terlalu banyak mendengar cerita-cerita yang negatif tentang pelaburan saham, menyebabkan kita rasa takut untuk terlibat dalam saham. Sebenarnya ada banyak cerita-cerita yang positif, cerita-cerita kejayaan dalam saham, tetapi tak di-highlight keluar. Okay, sebab mungkin faktor privacy, mungkin ada orang tak suka cerita tentang kejayaan dia dalam saham. Okay, so dia nak remain low profile. Okay, jadi that's why cerita-cerita kejayaan dalam saham ni kurang kita dengar dekat sana. Okay, di luar sana lah. Okay, jadi that's why itulah dia ceritanya bila saya terlibat dalam saham ni. Okay, pada tahun 2014. Okay, jadi saya mula membeli saham, dan pada waktu tu saya beli saham sebabkan saya tak tahu nak beli saham apa, maka saya just cakap lah nak beli saham apa kan. Okay, dan masa tu kita discuss kan, dan saya belilah satu kaunter saham. Okay, dan alhamdulillah, okay, kaunter saham tu saya berjaya buat profit. Okay, tetapi RM50 sahajalah profit. Okay, dan bila RM50 saya profit, okay, maka saya rasa seronok lah untuk terlibat dalam saham dan buat lagi lah. Cuma saya tak tahu macam mana nak pilih kaunter saham. Okay, macam mana nak melabur saham dengan yakin lah pada waktu tersebut. Okay, jadi itulah keadaan saya ketika bermula dalam pelaburan saham, dan saya mula pergi belajar, saya pergi seminar, saya jumpa dengan orang yang berjaya dalam saham. Okay, dan saya belajar daripada mereka yang berjaya lah. Okay, so that's the story, okay, yang saya boleh sharekan dengan anda tentang macam mana saya mulakan terjebak dalam saham ni. Okay, alright, dan kejap lagi saya nak share dengan anda tentang satu persoalan, adakah saham ni sesuai untuk semua orang ataupun tidak. Okay, macam saya kata tadi, saya pun orang biasa, bekerja makan gaji dulu. Okay, dan saya pun terfikir juga, okay, boleh tak orang biasa macam kita melabur saham, buat duit dalam saham. Okay, ataupun saham ni hanya untuk orang-orang kaya sahaja. Okay, jadi itu adalah persoalan yang dulu saya terfikir, dan bila saya berjaya buat pelaburan saham dan saya dapat result-result saya, satu benda yang saya fikir pada waktu tu adalah saham ni adalah untuk semua orang. Siapa-siapa pun nak melabur saham boleh terlibat dalam saham.
Saham ni bagi saya tidak ada diskriminasi. Maksudnya saham ni bukan hanya untuk orang kaya. Siapa-siapa pun boleh terlibat dalam saham. Kalau anda boleh buka akaun CDS, maka anda boleh terlibat dalam saham. Anda boleh membeli saham. Okay, itulah perkara yang saya faham. Okay, tentang saham ni. Okay, alright. Mar Akiaro, saya pernah beli saham Tian M, tapi beli jugalah suka-suka tapi rugi. Hehe, saya anggap tu latihan untuk buat trade lah. Yes, untuk permulaan ni kita beli je counter dan kita nak fahamkan proses. Okay, jual beli saham. Okay, dan kita nak fahamkan dulu apa yang kita buat dalam saham. Okay, dalam first few trades sebenarnya kita tak payah nak sibuk fikir berapa profit banyak yang kita akan buat, berapa duit kita akan buat. Kita sebenarnya hanyalah nak tahu macam mana cara untuk beli dan jual saham, dan kita nak tahu adakah saham ni sesuai dengan kita ataupun tidak. Itu poin yang sangat penting bagi newbie pada pendapat saya. Okay, so sebab kita buat benda yang kita tak pernah buat. Okay, samalah juga macam kalau anda tak pernah belajar berenang. Okay, anda tak pernah berenang, anda tak tahu berenang, then anda pergi masuk kos belajar berenang. Okay, so anda masuk kelas belajar berenang tu, anda nak tengok sama ada anda memang boleh ke tak buat anda boleh berenang ataupun tidak, ataupun berenang ni memang bukan untuk anda. Cukup sekadar tahu untuk selamatkan diri kalau terjatuh dalam kolam ataupun dalam sungai. Okay, tetapi bukanlah untuk jadikan sesuatu perkara yang anda nak buat dalam hidup anda. Okay, so something like that yang saya rasa penting untuk newbie, untuk kita tahu sama ada saham ni sesuai ataupun tidak. Okay, jadi bila kita start buat, baru kita tahu. Kalau kita tak buat, kita tak tahu, kita tak dapat gambaran yang jelas tentang pelaburan saham. Okay, jadi sangat penting untuk kita bermula dengan modal yang kecil supaya kita nampak dan kita nak mencari kesesuaian tersebut. Katakanlah anda buat first few trades, anda rasa saham ni tak sesuai dengan anda, then it's okay untuk anda stop. Tak perlu buat pelaburan saham. Okay? Dan based on pengalaman saya bertahun-tahun melatih ribuan orang untuk memulakan langkah dalam saham, saya rasa saya berubah sedikit saya punya pandangan tentang adakah saham ni untuk semua orang ataupun tidak. Okay? Saya found out that rupanya saham ni tak sesuai untuk semua orang. Dulu saya fikir saham ni terbuka untuk sesiapa je nak belajar, siapa nak buat saham, terbuka. Tak ada restriction, tak ada diskriminasi, tak ada halangan untuk kita terlibat dalam saham. Tetapi lepas bertahun-tahun saya train ramai orang dalam saham, dan baru saya found out that memang ada setengah orang ni memang tak sesuai untuk melakukan pelaburan saham. Okay? Jadi hari ni saya nak share dengan anda siapa yang tak patut masuk ke pasaran saham, siapa yang tak patut melabur saham. Okay, right, saya nak tunjukkan kepada anda, kalau anda ada ciri-ciri ni ataupun ada isu ni, mungkin saham ni bukan untuk anda dan anda boleh pergi buat benda lain. Mungkin anda boleh pergi jual aiskrim ke, anda boleh buat Grab ke, buat Food Panda ke, anda boleh buatlah apa-apa kerja yang lain yang anda boleh buat yang sesuai dengan anda. Mungkin saham tu tak sesuai dengan anda. Okay? Jadi berapa ramai nak tahu? Okay? Saham ni tak sesuai dengan siapa? Siapa nak tahu? Jom kita belajar hari ni. Okay? Saya kongsikan sedikit based on pengalaman saya, pemerhatian saya. Okay? Ada setengah orang memang tak berapa sesuai untuk melabur saham. Okay? Berapa ramai daripada anda nak belajar? Kalau nak tahu, okay, then jom kita belajar sama-sama. Okay? Ramai ke nak tahu ni? Ke tak ada orang nak tahu? Okay, right. Okay, King of Too Soon, semua manusia boleh labur saham kecuali alien. Okay, alright. Zanariah Zaha, nak tahu. Okay, Muhammad Fauzi Yahya is watching. Alright. Kalau nak tahu, bantu saya klik button share. So saya nak share dengan anda beberapa senarai orang yang mungkin tak berapa sesuai untuk melabur saham di Bursa Malaysia. Kita fokus topik kita tentang Bursa Malaysia. Okay, so jom kita pergi ke whiteboard kita. Okay. Okay, alright. Saya ada masa yang terhad Saya pukul 3 ni saya ada appointment untuk sesi personal coaching. Ada peserta student saya yang akan go through personal coaching dengan saya petang ni pukul 3. Jadi saya ada masa yang terhad. So lepas sahaja
kita habis sesi live ni, saya nak kena solat Zuhur sekejap. Saya belum solat lagi. Alright, dan lepas tu saya kena attend personal coaching. Okay, jadi saya mungkin akan ambil masa lebih kurang 10 minit lagi untuk saya explain this topic. Lepas tu kita end live, okay? Alright, Zulkarni yang sakit jantung kot, betul? Sakit jantung tak boleh melabur saham, ya? Okay, alright. So that's why kita kena jaga kesihatan. Make sure kita ada kesihatan yang baik dan kita boleh terlibat dalam saham, okay? Yang paling malang adalah simpan duit dan duit atau nilai duit tu makin sikit. Saham adalah investment. Seumpama tanam benih hari ni 10 ke 15 tahun baru terima hasil. Dulu ada orang kata saya jenis tak sesuai tapi berkeras juga. Saham ni pasif, kerja ni aktif. Tengah tidur pun income boleh dapat. Alright, Sabariah Abdul Wahid nak tahu tuan. Okay, alright. Dah klik button share belum? Cepat komen dan share. Klik button share. Okay, alright. Okay. So, siapa tak sesuai melabur saham? Okay, so saya found out ada setengah orang yang tak sesuai melabur saham. Okay, jadi siapakah dia? Adakah anda? Kalau anda ada dalam senarai ni, mungkin saham bukan untuk anda, maka anda boleh pergi buat kerja-kerja lain. Okay, boleh? Alright. Fazli Dan. Salam, zero knowledge pasal saham. Salam. Okay, siapa zero knowledge boleh belajar. Don't worry. Siapa nak belajar boleh belajar. Okay, don't worry. Okay. Okay, so nombor 1, siapa yang tak sesuai melabur saham? Nombor 1 adalah orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu, dia ada, bukan tak ada ilmu je. Semua orang ada ilmu masing-masing. Tetapi kita nak fokus dekat sini, siapa yang tak sesuai melabur saham? Orang yang tak ada ilmu saham. Spesifik kepada ilmu saham. Saham ni dia ada ilmu dia yang tersendiri. Kita kena kuasai ilmu ni, supaya kita nak buat pelaburan saham tu dengan betul dan yakin. So orang yang tak ada ilmu saham tak sesuai melabur saham. Sebab ilmu saham diperlukan untuk kita buat pelaburan saham. Bila anda tak ada ilmu saham, maka apa yang terjadi adalah anda akan rasa saham ni susah dan anda akan struggle dalam pelaburan saham. So cuba tulis dekat ruangan komen. Nombor 1, tak ada ilmu saham. Kalau anda tak ada ilmu saham, jangan melabur saham. Ni pesanan saya lah. Pesanan penaja namanya. Tak ada ilmu saham, tak payah melabur saham. Jangan melabur saham. Alright. Cuba tulis dekat ruangan chat. Sambil-sambil tu boleh tengok rambut saya. Lawa tak rambut saya? Saya baru gunting rambut 2 hari lepas. Alright. Fazrin Rashid, tak ada ilmu saham. Zanariah Zahar, tak ada ilmu saham. Ifa, tak ada ilmu saham. Alright. So, siapa yang tak ada ilmu saham, janganlah melabur saham. Sebab anda tak tahu apa yang anda buat. Tak ada ilmu saham. Jangan nak labur saham, nanti lebur. Kalau ada ilmu saham pun boleh lebur. Apatah lagi bila tak ada ilmu saham. So, that's the problem. So, jangan terlibat dalam saham. Jadi, kita kena belajar ilmu saham. Dan ilmu saham ni spesifik kepada saham. Bukan ilmu yang anda belajar di sekolah, di college, universiti. Itu adalah ilmu yang lain. Ilmu lain. Ilmu matematik adalah ilmu lain. Ilmu accounting adalah ilmu yang lain. Ilmu, apa lagi? Ilmu kedoktoran. Dia adalah ilmu yang lain. Ilmu agama. Dia bukan ilmu saham. Anda kena ada ilmu tentang saham. Dan saya selalu cakap kepada student saya, kepada follower saya, tak ada orang yang lahir tiba-tiba ada ilmu saham. Tak ada yang lahir tiba-tiba pandai saham. Betul tak? Jadi maksudnya ilmu saham ni kita akan dapat daripada pembelajaran. Kita dapat ilmu daripada mana? Ilmu saham. Kita akan dapat daripada pembacaan, daripada menonton video, daripada seseorang yang mengajar kita tentang saham. Jadi sekiranya kita nak melabur saham, kita kena dapatkan ilmu saham. Kena cari ilmu saham, kena kuasai ilmu saham. Boleh? Right.
So far okey tak ni? Adakah anda okey? Alright, so tak ada ilmu saham, okay, tak sesuai melabur saham. Sebab tu sebelum melabur saham, dapatkan ilmu asas saham, kenali dulu apa itu saham. Dan anda kena faham, bila belajar saham, bukanlah anda terus pandai saham. Anda baru belajar. Dan anda kena latih diri anda untuk mahirkan tentang ilmu saham tersebut. Okay, kena fahamkan betul-betul. Kadang-kadang kita belajar tetapi kita salah faham. Itu pun salah satu perkara yang bermasalah dalam saham. Okay, sebab tu kita nak betul-betul fahamkan ilmu saham ni. Okay, alright, yang kedua. Okay, saya nak kena pergi laju sikit sebab saya ada appointment pukul 3 ni. Okay, yang ketiga adalah orang yang tak ada mindset pelaburan yang betul. Okay, alright. So, saya found out that saham ni tak sesuai dengan orang yang tiada mindset pelaburan yang betul. Maksudnya mindset dia tentang pelaburan tu salah. Dan dia tak faham saham pelaburan tu apa. Secara ringkasnya pelaburan tu apa. Dia tak ada mindset yang betul. Okay, jadi orang macam ni juga tak sesuai melabur saham. Okay, jadi dia boleh pergi buat benda lain, pergi buat kerja lain yang tak melibatkan pelaburan, yang tak melibatkan saham. Okay, so mindset ni sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Kalau saya boleh gariskan, tadi ilmu saham, ilmu saham. Yang kedua adalah mindset pelaburan. Okay, so siapa yang tak ada mindset pelaburan yang betul, maka dia akan struggle dalam saham dan dia rasa saham ni sangat-sangat sulit, sangat-sangat sukar. Dan sampai satu masa, satu stage, orang yang ada mindset pelaburan yang salah ni, dia tak ada mindset pelaburan yang betul, dia akan anggap pelaburan ni menipu. Dia akan menganggap pelaburan ni manipulasi dan sebagainya. Okay, sebab mindset dia terhadap pelaburan tidak betul dan tidak jelas. Okay, dan saya dah jumpa ramai orang yang dia pegang mindset pelaburan yang salah. Dan kita bercakap dengan dia pun kita tak akan dapat persefahaman yang sama. Okay, dia ada pendapat dia yang berbeza lah. Okay, so orang yang ada mindset pelaburan yang salah ataupun dia tak ada mindset pelaburan yang betul, tak perlulah melabur. Okay, so tak perlu melabur. Okay, tetapi kalau anda nak melabur, anda kena betulkan mindset pelaburan anda. Maksudnya kena belajar macam mana nak betulkan tentang mindset pelaburan. Sebab kalau kita ada mindset yang salah terhadap pelaburan, kita akan struggle. Kita akan rasa saham ni memang susah. Okay, so dalam proses kita belajar saham pun, selain kita nak dapatkan ilmu saham, kita nak kena ada mindset yang betul. This is very important kalau kita nak berjaya dalam dunia saham. Okay, so ramai orang yang dia kutuk-kutuk pelaburan saham ataupun dia cakap saham ni macam-macam. Sebenarnya kadang-kadang dia soal mindset dia terhadap pelaburan tu dah salah. Okay, cara dia melihat pelaburan saham tu dah salah. Okay, so itulah isunya. Okay, apabila mindset pelaburan tu tak tepat, okay, dia jadi bermasalah dalam buat saham ni. Okay, so far adakah anda bersama dengan saya? Siapa yang faham apa yang saya sampaikan ni, cuba komen sikit. Okay, right. Rockman Hakim Jahaya, Cik Wani lama tak nampak. Yes, Cik Wani dah lama tak nampak ya. Okay, Azmi AB. Alright, terima kasih kerana komen. Okay, Abang Tewah. Faham tuan, faham ya. Okay, right. Mr. Daddy, faham Tian M. Okay, Mark Akiaro, faham masih bersama. Okay, terbaik. Okay, so saya teruskan. Nombor 3. Okay, siapa yang tak sesuai melabur adalah orang yang tak ada modal. Modal untuk melabur. Ni very simple je, tak ada modal. Okay, tak ada modal untuk melabur saham lah. Ni pun adalah jenis kategori orang yang tak berapa sesuai untuk melabur saham. Dan saya faham, ramai orang cakap, Tuan Nizam, saham ni kena memerlukan modal. Okay, dan saya tak ada modal. Jadi saya tak bolehlah terlibat dalam saham. Betul lah tu. Okay, sebab saham memerlukan modal. Jadi bila anda tak ada modal, macam mana anda nak melabur saham? Macam mana anda nak beli saham? Jadi ramai orang cakap, oh kalau macam tu saya memang tak bolehlah melabur saham. Ini yang ramai orang salah faham. Okay, memang betul orang yang tak ada modal memang tak sesuai melabur saham. Cuma bezanya ada orang yang dia tak ada modal dan dia kekal tak ada modal. Okay, tetapi ada orang biasa macam kita, dia memang sekarang tak ada modal, tetapi dia mempersiapkan diri dia dengan modal. Maksudnya, dia buat simpanan khas untuk tujuan pelaburan saham.
maka orang yang dulunya tak ada modal, sekarang dah ada modal, maka dia dah boleh mula melibatkan diri dalam saham. Okey. Jadi apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah memang kebanyakan kita ada isu modal. Okey, memang tak ada modal. Itu adalah perkara yang normal. Okey, tak ada orang tiba-tiba ada modal saham melabur, tak ada. Okey, tetapi dia terpulang kepada kita untuk persiapkan modal ni. Carilah jalan macam mana kita nak siapkan modal tersebut. Okey, so macam mana kita nak sediakan modal? Contohnya anda ada pendapatan sekarang, anda kena put aside, buat simpanan khas untuk tujuan pelaburan saham. Maksudnya sebulan anda simpanlah RM200 ke RM300 ke, anda asingkan certain amount khas untuk tujuan pelaburan saham. Maka bila anda buat ni secara konsisten dalam masa beberapa bulan, anda akan dapat modal khas untuk tujuan pelaburan dan anda juga boleh terlibat dalam saham. Seperti yang saya katakan, untuk terlibat dalam saham tak semestinya memerlukan modal yang besar. Okay? Cukup bermula mungkin modal pertama anda RM1,000. Macam saya bermula dulu pun, saya start dengan RM1,000. Bila saya dah faham, saya dah start making some profit, saya start scale up. Okay, jadi savings untuk tujuan pelaburan tu memang kita kena buat secara konsisten, okay, secara berterusan. Okay, dan dari situlah kita akan sentiasa ada modal khas untuk tujuan pelaburan untuk saham. Okay, so far adakah anda belajar sesuatu? So far okay? Kamarul Arif Azlan, suggestion berapa untuk modal tuan? Kalau anda boleh kumpul RM1,000 yang pertama pun dah okey untuk anda belajar dan mulakan langkah pertama anda dalam saham. Okey? Boleh? Kemal, jarang orang pakai tie. Jarang bagi anda lah. Okey? Tak ada masalah. Okey? Nak pakai tie ke, nak buka tie ke, tak ada masalah. Okey, yang penting menutup aurat. Okey, alright? Boleh tak? Okey? Saya dekat office memang kalau hari Isnin dengan hari Selasa saya memang pakai kemeja dan saya pakai tie. Dan kadang-kadang saya pakai coat. Sebab dekat office dengan team saya kadang-kadang saya buat meeting. Jadi bila dalam meeting saya nak look good, okay, nak look proper di kalangan my team members. Okay, jadi saya pakai proper sikit lah, saya pakai tie. Tapi kalau hari Rabu, hari Khamis kadang-kadang saya tak pakai tie, kadang-kadang saya pakai t-shirt je. Okay, alright? Jadi jangan pelik-pelik ya. Kalau pakai tie tak ada masalah. Okay? Ni sebab pakaian saya dekat office. Okay? Boleh ya? Right. Kata 9. Kalau tuan buat kelas berapa modal? Berapa modal apa tu Kelas. Kelas saham kita bermula daripada RM RM5. RM5 kalau anda nak join kelas. RM5 sahaja. Okay? Tetapi harga dia akan naik lah. Kalau anda daftar awal, anda akan dapat diskaun. Okay? So make sure anda daftar awal kalau berminat nak belajar saham. Okay? Boleh semua? Okay, Ali Basri, salam tuan. Nizam, selamat petang, selamat petang. Okay, right. Shirley, macam mana nak jadi orang yang sesuai untuk melabur? Okay, jawapannya ada dekat sini. So, ada 3 ni kan. So, orang yang tak sesuai melabur adalah orang yang tak ada ilmu saham, orang yang tak ada mindset pelaburan yang betul, dan orang yang tak ada modal. Orang macam ni tak sesuai melabur saham. Okay, jadi macam mana anda nak jadi orang yang sesuai melabur saham? Anda kena dapatkan ilmu saham. Fahamkan dulu apakah itu saham dan bagaimana nak buat pelaburan saham. Okay, yang kedua, anda kena betulkan mindset anda terhadap pelaburan saham. Okay, dan mindset ni masalahnya adalah anda tak boleh faham mindset yang betul dalam saham dengan membaca buku. Tak boleh. Mindset ni anda kena buat dulu baru anda faham dan kena ada orang tegur anda. Kena ada orang betulkan mindset anda tentang saham. Okay, kita sebut dia mentor ataupun rakan-rakan kita yang buat pelaburan saham. Okay, jadi bila kita ada mindset yang betul, maka kita akan enjoy melabur saham. Okay, so anda kena ada mindset yang betul dalam pelaburan. Okay, dan yang ketiga adalah orang yang tak ada modal. Okay, jadi kalau nak sesuai melabur saham, anda kena ada mindset untuk siapkan modal. Okay, jangan jadi orang yang saya tak ada modal, jadi saya tak boleh melabur saham. Jadi anda janganlah melabur saham. Tak payah melabur saham. Okay, so siapa yang nak, okay, dia akan get ready untuk melakukannya. Dia akan buat persediaan untuk melakukan pelaburan saham. Okay? Alright. Laju tak saham? Saham laju ke tak? Ada masa laju, ada masa perlahan, ada masa senyap. Okay? So, jadi kita tak perlu nak fikir sama ada saham tu laju ataupun tidak. Kita just monitor sahajalah. Alright. Khairi Sata, nak join kelas macam mana tuan? Nak join kelas anda boleh register.
Okay, kelas saham kita insya-Allah. Siapa yang berminat anda boleh klik link di bio di TikTok. Okay, dekat profile saya tu anda klik button follow dan kita ada link yang kita sediakan. Anda klik kat situ, dalam tu ada info tentang kelas saham. Okay, kalau anda nak tanya apa-apa soalan, anda boleh klik link untuk WhatsApp dan kita akan bantu anda untuk sebarang persoalan anda. Okay, kelas secara online atau face to face. Buat masa ni kita akan fokus kepada sesi kelas secara online melalui Zoom. Okay, kita tak buat kelas secara berdepan lagi. Okay, sebab kos dia agak tinggi dan sukar juga untuk kita dapatkan peserta lah. Kalau kita buat kelas kat Johor Bahru, ramai orang rumah dia bukan di Johor Bahru. Okay? Dan of course kalau kita buat kat KL, ramai juga orang yang susah nak travel ke KL. Okay? So kita buat secara online, jadi anda boleh tonton di keselesaan rumah anda. Okay? Alright. Kasut 3 rasa. Tuan, kalau melabur saham di public mutual adakah berbaloi? Depends, tapi saya tak melabur dalam public mutual, jadi saya tak ada berapa pengalaman lah dalam public mutual lah. Okay, alright. Kamarul Arif Azlan, tuan ada di Johor ke? Yes, kita beroperasi di Johor Bahru. Okay, alright. Okay, Fazrin Rashid, first beli saham minggu lepas, hari ni rugi, tapi alhamdulillah sempat cut loss hari ni ikut pada trading plan yang TNM ajar. Okay, alright. Fazrin, yang penting anda buat ikut trading plan, jadi bila pasaran saham jatuh anda tahu nak cut loss kat mana. Okay, itu adalah skill dalam trade saham. Okay, alright. Dan jangan risau kalau cut loss, teruskan lagi, cuba lagi dalam terus trade saham yang seterusnya. Okay, alright. So sekarang dah pukul 2.45 petang. Okay, so saya dah selesai kongsikan. Okay, adakah saham ni sesuai untuk semua orang? Jawapannya ya dan juga tidak. Okay, ya untuk semua orang. Siapa yang nak melabur saham silakan. Siapa yang rasa tak sesuai dan tak perlu buat pelaburan saham. Tak ada siapa yang paksa kita melabur saham. Okay, pelaburan saham ni decision kita, sama ada kita nak buat ataupun tidak. Okay, jadi macam saya, bila saya buat pelaburan saham, saya rasa kesesuaian dengan diri saya. Saya rasa suka melabur saham. Saya rasa seronok melabur saham. Okay, jadi saya buatlah pelaburan saham. Tapi ada orang dia tak sesuai melabur saham. Dia rasa dia tak sesuai. Jadi dia pergilah main guli ke, pergi memasak ke, buatlah benda-benda yang lain. Okay, so cari kesesuaian anda dalam apa yang anda nak buat. Okay, okay, right. Okay, Abang Tewah, terima kasih tuan atas perkongsian ilmu. Kata 9, saham boleh berapa lama hold ya tuan? Boleh hold berapa lama yang anda nak. Okay, nak jual bila-bila masa suka hati anda lah. Okay. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada petang ni. Berapa ramai daripada anda belajar sesuatu dalam sesi live pada petang ni? Cepat komen yes di ruangan komen di bawah. Okay, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. InsyaAllah saya akan bersiaran secara live setiap hari Isnin sampai hari Khamis pukul 12 tengah hari. Okay, so esok insyaAllah 12 tengah hari kalau tak ada aral saya akan live. Okay, dan anda boleh follow saya secara live. Okay, kalau anda rasa apa yang saya kongsikan ni bermanfaat, anda suka, anda klik button like dan klik button love dan juga klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan anda dapat join dan tonton sesi live ini. Okay, dan belajar sesuatu tentang pelaburan saham. Okay, so saya rasa seronok dapat bercakap dengan anda pada petang ni. Okay, dan semoga apa yang saya kongsikan ini membuka minda anda dan menjadikan anda seorang pelabur dan trader saham yang lebih berjaya di Bursa Malaysia. Okay, alright. So setakat ini sahaja. Siapa-siapa yang nak join kelas saham, klik link di bio di TikTok. Siapa yang berminat di Facebook, anda boleh PM us di Facebook. Nanti kita akan berikan link untuk anda daftar ke program-program saham. Okay, dan insyaAllah selamat menceburi dunia pelaburan saham, selamat mengenali dunia saham. Alright, dan all the best semua. Okay, so kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa follow saya di TikTok, klik button like dan follow, dan juga tonton video-video saya dekat TikTok dan komen dekat video-video saya dekat TikTok. Saya suka baca komen anda. Okay, esok jam berapa? Esok jam 12 tengah hari. Kalau ada apa-apa perubahan jadual, kita akan maklumkan di page Nizam Malik. Okay, right. So setakat ini saja. Kita jumpa lagi. Salam Isnin. Okay, take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.